Kak Samtullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazrin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara okey, saya tak pakai mic. Saya tak pakai mic pagi ni. Saya rasa suara okey. Nanti boleh respon kalau suara kurang jelas, kita pakai mic. Saya tak nak pakai mic sebab saya kita letak dekat ni. Baik, insyaAllah pagi ni kita baca awal sikit tuan-puan. Kebetulan kejap lagi ada kerja. Kak Samtullah tak balik kampung lagi Ustaz? Belum Kak. InsyaAllah minggu depan balik kampung. Minggu ni balik kampung. Minggu ni balik kampung. Kita nak bincang hari ni. Suara okey? Baik, Alhamdulillah. Okey, suara okey, boleh kita teruskan. Hari ni sekali lagi tuan-puan kita baca awal. Pagi ni ada urusan sikit. InsyaAllah kita akan bincang pagi ni tajuk baru, tajuk yang basic, yang agak penting juga untuk kita walaupun basic. Sebenarnya basic ni penting tuan-puan. Jangan kita skip walaupun nampak basic, tapi basic itulah penting kepada kita untuk menentukan ataupun untuk membantu kepahaman kita yang lebih dalam. Maksudnya kalau kita tak fokus basic, benda-benda yang asas ini menyebabkan kepahaman kita akan ada problem juga, sebab basic kita tak kuasai. Sebab itu insya-Allah pagi ni antara tajuk basic yang kita nak bincang berkaitan dengan niat sembahyang, iaitu tajuk yang pertama daripada 13 rukun niat. Kita nak mula bincang satu persatu rukun niat 13, dan kita nak bincang berkaitan dengan terma ataupun syarat sah setiap rukun. Itu antara paling penting. Setiap rukun 13 tu kita nak bincang satu persatu. Apa dia punya terma dan syarat, cara untuk kita implement, cara untuk kita buat. Cara nak takbiratul ihram, cara nak rukuk, cara nak iktidal yang betul, cara nak sujud yang sempurna yang betul. Kita akan bincang satu persatu. Dan tajuk hari ni kita akan bincang makna niat dan juga juzuk niat, syarat niat ataupun juzuk niat. Itu benda yang basic yang perlu kita fokus. Muka surat bagi orang yang ada kitab tuan-puan, muka surat 15. Muka surat 15 di dalam tajuk babu fi arkanis salah. Dalam tajuk babu fi arkanis salah. Baik, kita teruskan tuan-puan, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan rakan-rakan kita on dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung perenggan di bawah, iaitu fasal. Perenggan di bawah selepas tajuk babu fi arkanis salah. Kita dah bincang minggu lepas apa makna salah dan apa makna rukun. Itu juga basic tuan-puan. Apa makna salat? Kita boleh beza di antara diri salat dan juga rukun. Itu kita dah bahas minggu lepas. Diri solat dan juga rukun solat 13 itu kita boleh beza di antara apa dia diri dan apa dia solat. Baik, kita teruskan pagi ini. Tajuk baru dia fasal. Faslun. Ini satu fasal berkaitan dengan niat. Fasal membincangkan hukum niat di dalam solat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Faslun. Bermula niat sembahyang. Iaitu niat sembahyang itu atas 4 martabat ataupun 4 standard, 4 level, dengan i'tibar, dengan dikira pembahagian 4 niat, 4 standard niat ini dikira dari sudut mana? Dikira dengan i'tibar, dengan dikira segala juz'iyah, dengan dikira segala juzuk niat. Juzuk niat ini ada 4 juzuk. Jadi kalau biasanya kita belajar juzuk ini sebahagian daripada diri niat. Tetapi di sini dia ada beza dia. Juzuk niat
ataupun sebahagian daripada diri niat secara keseluruhannya dia ada 4 juzuk. 4 komponen lengkapkan jadi niat. Tetapi dalam bab niat ada jenis sembahyang yang memadai ataupun yang cukup 1 juzuk sudah dikira niat. Ada jenis solat yang cukup 2 juzuk sudah dinamakan niat. Ada jenis solat yang cukup 3 juzuk baru dinamakan niat. Dan ada jenis solat yang mesti cukup 4 juzuk baru sempurna dan komplit niat dia. Itu yang kita akan bincang pada pagi ini dari sudut makna niat secara keseluruhannya dan dari spesifiknya standard niat mengikut jenis solat. Dia tak sama. Standard niat mengikut jenis solat. Ada yang solat memerlukan hanya 1 juzuk sahaja. Ada jenis solat memerlukan 2 juzuk niat sahaja. Ada jenis solat memerlukan 3 juzuk untuk mengesahkan niat. Dan ada jenis solat yang paling banyak perlu kepada 4 juzuk niat baru komplit dia punya diri niat. Itu yang kita akan bincang. Baik. Sebelum tu tuan-puan, sebelum saya nak cerita juzuk niat ada 4 dan level 4 level atau 4 standard niat mengikut juzuk ini, saya nak jelaskan dulu terlebih dahulu bagi kita clear apa makna niat. Kita bagi clear dulu tuan-puan, apabila kita sebut niat, kita boleh beza di antara 4 benda. Kita boleh beza niat, kita boleh beza azmun azam, kita boleh beza hadithun nafsi dan kita boleh beza lafaz. Kenapa 4 benda ini sangat penting untuk kita bezakan? Sebab apabila kita boleh bezakan 4 benda ini, kita akan tahu adakah kita niat ketika mana usalli fardal zuhri, adakah kita niat ataupun kita adapun kita bercakap hati hadisun nafsi ataupun kita azam. Yang kita naknya ialah niat. Baik, apa makna niat? Niat ni tuan-puan maklum ataupun masyhur ta'rif dia sebagaimana kita belajar sebelum daripada ini, iaitu qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Niat ini qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Itu makna niat yang masyhur dan maklum di dalam kitab fiqh mana-mana pun. Apa dia qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li? Iaitu qasdun, sedar hati. Dia panggil ingat hati ataupun lintasan hati. Boleh makna mana-mana pun. Sedar hati, ingat hati, lintasan hati. Syai'in muqtarinan bil fi'li. Apa yang kita terlintas, apa yang kita sedar, apa yang kita ingat. Kita ingat bukan terlupa. Kita sedar bukan tak sedar. Realize. Kita terlintas hati kita, apa dia? Syai'in. Sesuatu benda yang kita nak buat. Muqtarinan bil fi'li, serta terus buat. Dia serentak. Serta terlintas itu, serta buat terus. Contoh tuan-puan. Contoh, kita mengambil wuduk. Ketika kita basuh, kita akan belajar tata cara mengambil wuduk secara komplit, secara sempurna. Ketika kita basuh muka, jadi tempat niat di dalam wuduknya ialah dalam mazhab Imam Syafi'i, tempat niat dia ketika basuh muka. Jadi ketika kita basuh muka, kena ada niat mengambil wuduk. Apa dia niat? Lintasan hati kita ketika kita ambil wuduk itu, ketika kita basuh muka itu, apa yang terlintas di hati kita? Aku ambil wuduk. Serta basuh. Itu dia panggil muqtarinan bil fi'li, serta buat. Ketika ingat itu, aku ni ambil wuduk terus. Sambil kita meratakan air di seluruh kawasan muka kita. Seluruh kawasan muka kita, kita ratakan air. Kita ratakan air semua. Sambil kita niat serta perbuatan bergerak. Itu dia panggil terlintas hati kita, suatu perkara yang kita buat serta kita buat. Itu dia panggil niat. Bagaimana cara solat niat dalam solat? Apabila kita terlintas hati kita, aku solat. Ketika tu juga dalam takbiratul ihram kita buat Allahu Akbar. Bukan aku akan solat, tidak. Bukan terlintas dulu baru takbir, tidak. Ketika mana kita terlintas aku sembahyang apa? Fardu apa? Zuhur. Allahu Akbar. Ketika lintasan hati kita sembahyang fardu zuhur serta
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu dia panggil lintasan hati, sesuatu benda muqtarinan bil fi'li, serta diikuti dengan perbuatan. Baik, serta mudah saja semayang. Sebab tu dia panggil qasdun. Ni paling pentingnya nak faham pada kata kunci pertama ialah qasdun, kata kunci kedua serta praktik terus, serta terus buat. Dua item, dua benda je, dua kata kunci nak perlu kita ingat dalam bab niat. Pertamanya ialah qasdun. Qasdun ni apa? Ingat hati kita, bukan terlupa. Memang kita realize ketika kita duduk berdiri ni, kata Allah, kita ingat, bukan terlupa. Memang betul-betul kita ingat, memang betul-betul kita sedar bahawa aku solat. Solat apa dia? Sedar fardu. Fardu apa? Sedar zuhur. Itu dia panggil ingat, sedar, lintas. Sama aja makna dia. Kita ingat hati kita, kita sedar hati kita, kita terlintas hati kita. Apa yang kita terlintas? Fardu. Fardu as-salat. Solat apa? Fardu. Fardu apa? Zuhur. Allahu Akbar. Muqtarinan, kata kunci kedua, serta diikuti dengan perbuatan. Baik, settle. Itu makna solat. Yang kedua tuan-puan, makna solat, makna niat. Yang keduanya ialah azmun. Ni beza. Beza dengan azam. Azam ni apa dia? Azam ni satu bahasa, satu istilah Arab, satu istilah syariah yang digunakan oleh orang kita ataupun orang Melayu tanpa mengubah suai. Digunakan azam, A-Z-A-M, azam. Iaitu apa tuan-puan? Iaitu cita-cita hati. Asal dia ialah cita hati ataupun impian dia. Apa azam tahun baru? Apa impian tahun baru yang kita nak buat? Apa tekad tahun baru yang kita nak buat? Azam ini cita-cita hati secara bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh tu dia panggil angan-angan. Tapi azam ini nak boleh nama azam, bukan angan-angan. Azam, cita-cita hati, tekad hati, bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu benda. Adakah benda itu terus buat? Belum. Akan melakukan suatu benda. Itu dia panggil azam. Kalau azam, beza dengan niat, dia lintasan hati serta buat. Tetapi azam, lintasan hati, belum dia buat lagi. Dia akan buat. Tapi benda tu dia tekad, memang dia lintasan secara betul-betul bersungguh-sungguh untuk dia buat. Itu dia panggil azam. Saya akan azam hari ini untuk mendapatkan sekian. Tu. Belum dapat lagi. Sekejap lagi terletak. Saya azam, saya plan sekejap lagi. Pukul 10.30 saya nak keluar untuk dapatkan barang. Itu dia panggil apa? Itu bukan niat. Itu dia panggil azam. Tu beza azam dengan niat. Niat, lintasan hati, terus buat. Azam, lintasan hati, suatu perkara yang akan dia buat. Itu saja beza azam dengan niat. Sebab tu azam ni, di syariat. Kita ingat balik apa yang kita belajar. Azam di dalam syariat kita ada dua. Yang pertamanya azam amun. Yang kedua azam khasun. Ada di dalam kitab Sulam Muslimiyah. Ada dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim. Azam am ni apa dia? Tiap azam am ini wajib azam am ke atas tiap-tiap mukallaf. Apabila balik sahaja, wajib dia azam secara umum untuk melakukan seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan untuk meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu dia panggil azam am. Walaupun dia tak buat lagi, dia akan buat. Itu dia panggil azam am. Banyak lagi perkara kewajipan yang ditaklif atas kita yang belum kita buat. Tapi kita azam akan aku buat. Dan akan aku tinggalkan seluruh perkara yang haram dan aku akan buat semua perkara yang wajib. Banyak benda lagi tak buat. Baik, yang kedua dia panggil azam khas. Azam khas ni penting tuan. Azam khas ni kita dah belajar sebelum daripada ini, iaitu tiap-tiap masuk waktu. Azam khas ini diwajibkan ke atas mukallaf. Apabila masuknya waktu, apa dia perlu buat? Dia perlu buat, pilih satu daripada dua, sama ada segera mendirikan solat ataupun azam khas. Apa dia azam khas?
aku akan dirikan solat dalam waktu. Apabila azan saja maghrib, kita tak solat maghrib lagi. Kita duduk tengah driving, duduk dengan atas jalan raya on the way. Nak ke mana-mana tapi dah azan maghrib. Apabila azan maghrib saja ditaklifkan atas kita kewajipan mendirikan sembahyang. Maka ketika itu kita pilih satu daripada dua. Bukan pilih dua-dua. Apa dia? Sama ada kita nak pilih berhenti segera solat di awal waktu. Ataupun kita azam, aku akan solat maghrib dalam waktu. Maka kita boleh letak di tengah waktu, di akhir waktu tanpa haram. Cuma tak dapat fadilat di awal waktu. Itu kita akan sebut, akan datang sekali lagi. Kita dah sebut sebelum daripada ni dalam tajuk waktu solat. Syarat sah. Waktu syarat wajib masuknya waktu solat. Baik. Jadi kalau terlupa azam tu haram tu. Kena azam khas. Masuk waktu, kalau tak nak buat segera, kena azam. Wa yajibu alaina bidukhulil waqti ahadu amrayni. Immal fi'lu wa immal azmu. Tu. Wa yajibu alaina bidukhulil waqti ahadu amrayni immal fi'lu awil azmu. Apabila masuklah waktu, maka diwajibkan ke atas kita memilih satu daripada dua. Immal fi'lu, sama ada untuk terus mengerjakan solat, wa immal azmu, ataupun memilih untuk azam. Kerana kita tengah ada kerja. Ataupun saja kita nak selesaikan kerja, kita tak nak berhenti lagi, afdalnya berhenti. Ni nak cerita, boleh tak berhenti. Afdalnya berhentilah. Ada kerja ke apa, berhenti dulu baru solat. Solat di awal waktu dapat fadilat, dapat benefit. Benefit dia banyak, iaitu pahala yang Allah ganjarkan, pahala sembahyang di awal waktu. Bukan pahala diri solat, tapi pahala memilih untuk sembahyang di awal waktu. Itu benefit yang asin. Itu ganjaran yang asin daripada ganjaran diri solat. Tapi nak cerita, boleh dia nak solat, nak habiskan kerja dia dulu, nak driving dulu, duduk tengah driving atas on the way, atas jalan raya, atas highway ni tuan-tuan, tak jumpa RNR lagi. Boleh? Ya. Dengan syarat dia pilih untuk azan. Wa immal azmu. Apabila dia pilih azam, maka tak haram ke atas dia, boleh solat pada bila-bila. Itu yang paling penting kita nak kena tahu. Baik, settle tuan-tuan. Settle dua dah. Pertama, makna niat. Yang kedua, makna azam. Jadi makna azam tu beza dengan niat. Di mana beza dia? Satu je beza dia. Lintasan sama lintasan. Beza dia, kalau buat segera nama niat, kalau tangguh, mana akan buat bila-bila masa, tu dia panggil azam. Tekad hati secara bersungguh-sungguh akan melakukan suatu perkara. Tu dia panggil azam. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga. Apa dia ketiga? Dia panggil hadisun nafsi. Perkataan hati. Percakapan hati. Ini yang ramai orang keliru. Dia sangkakan niat. Tapi bukan niat. Itu percakapan hati. Hati dia bercakap mengikut apa yang mulut cerita. Apa yang mulut cerita. Nak faham percakapan hati, tuan-puan. Nak faham percakapan hati. Kita kena faham nombor 3 dulu. Kita kena faham lafaz dulu. Pertama niat. Yang kedua azam. Yang ketiga lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz ini perkataan yang ada suara dan ada huruf. Lafaz ni tuan-puan, perkataan yang ada suara dan ada huruf. Macam saya bercakap ini dipanggil lafaz. Sebab ada suaranya tuan-puan boleh dengar. Suara yang bergerak di dalam gelombang udara. Bentuk suara ini gelombang yang bergerak di dalam udara. Sehingga kita boleh dengar. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil perkataan. Dan dia mengandungi, suara saya ini mengandungi huruf. Perkataan ini mengandungi suara dan mengandungi huruf. Itu dipanggil lafaz. Mana contoh lafaz, tuan-puan? Contohnya sunat dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sunat kita talaffuz bin niat. Kita berlafaz dengan niat. Niat itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tetapi kita nak ungkapkan isi hati kita melalui perkataan. Kalau tidak isi hati kita, tidak ada siapa pun tahu. Kalau kita tidak terjemuh dengan perkataan, tuan-puan, tak sebut kepada orang lain, tak sebut kata sayang, tak sebut kata rindu, tak sebut kata nak, tak sebut kata tak nak, tak sebut kata setuju, tak sebut kata tak setuju, tidak ada siapa pun tahu, melainkan kita kena ungkap dengan perkataan untuk meluahkan isi hati kita. Maka luahan isi hati kita mesti diluah dengan ungkapan ataupun perkataan. Maka
Niat yang tidak ada suara ini, yang hanya terlintas di hati kita, niat apa dia? Niat aku solat. Solat apa? Fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Diungkapkan dengan perkataan, jadi apa tuan? Aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Apa nama? Itu bukan niat. Itu dipanggil lafaz niat. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i sunat bertalafuz bin niat. Apa dia, macam mana contoh dia? Usalli fardal zuhri, usalli fardal zuhri, usalli fardal zuhri, 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal zuhri, 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Apa nama dia tu tuan? Bukan niat, itu nama lafaz. Lafaz sebab perkataan yang ada suara dan ada huruf. Akak Asamtullah kata suara lekat-lekat sikit. Mungkin problem lain. Kalau lekat lagi, tuan-puan beritahu. Kalau lekat-lekat lagi, tuan-puan beritahu. Kalau orang lain tak lekat, tu lain akak. Tapi kalau orang lain pun lekat, memang lain dari saya. Mungkin lain. Biar kita sambung. Boleh faham tuan-puan? Boleh faham? 3 dah kita bincang. Pertamanya ialah niat. Yang keduanya azam. Yang ketiganya ialah perkataan. Lafaz. Boleh faham? Lafaz. Baik, lafaz. Okey, baik, okey. Terima kasih semua yang respon. Datin kata okey jelas. Faiz kata okey. Baik. Ampan pun okey. Nazrin, Tuan Bilal kita. Baik, okey. Mana Kak Asamtullah dari Thailand sebab jauh kan? Dari Thailand nak kena rentas negeri. Nak kena rentas negeri. Lain tak okey. Baik. Yang terakhir tuan-puan, apabila kita faham perkataan, yang paling penting saya nak tuan-puan faham ialah hadisun nafsi keempat. 4 benda ini insya-Allah kalau tuan-puan faham 4 benda ini sangat basic yang akan membantu kita untuk lebih clear dan lebih faham apa itu niat. Apa itu niat? Hadisun nafsi tuan-puan, ingat yang keempat nama dia hadisun nafsi. Hadisun nafsi, ejaan sama dengan hadis syarif, hadis nabawi. Okey. Hadisun nafsi, percakapan hati. Bukan perkataan lafaz. Kalau lafaz, perkataan lidah kita. Kalau ucapan menggunakan lidah, ucapan mengungkapkan, meluahkan isi hati, itu dia panggil perkataan. Itu dia panggil lafaz. Tetapi kalau dia panggil bisikan hati, ataupun dia panggil percakapan hati, dalam terma dia dipanggil hadisun nafsi. Macam mana contoh dia tuan-puan? Contoh dia hati follow apa yang mulut cakap. Contoh mulut kata usalli fardal zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Hati follow. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dia baca, tapi dia baca dengan hati dia. Bukan baca dengan mulut. Dia baca dengan mulut, diikuti bacaan itu dengan hati. Bacaan dengan hati, itu dinamakan percakapan dengan hati. Bukan niat. Bukan niat. Niat ni tuan-puan, dia terlintas tanpa dia bisik dengan hati. Tanpa dia sedar dengan hati. Itu dipanggil niat. Dia terlintas saja. Dia zup terlintas sekejap fardu. Dia zup terlintas sekejap solat. Dia zup terlintas sekejap zuhur. Tanpa hati berbicara. Tanpa hati berbisik. Tanpa hati bercakap. Aku solat zuhur 4 rakaat. Itu lama. Itu hati bercakap dia lama. Tetapi kalau hati niat lintas zup 1 saat saja. Zup aku semayang. Zup fardu. Zup zuhur. 3 saat. 3 kali zup. 3 kali lintasan. Tu. Saya tuan-tuan. 4 benda ini, insya-Allah mudah-mudahan kita tahu di mana niat yang sebenar. Cuma tuan-tuan, ada orang tanya. Ada orang kata, habis tu Ustaz, saya sebelum ni hati saya duk bisik, tak adalah niat. Ada kesah sembahyang saya. Sebab banyak saya daripada kecil lagi, guru duk ajar, usalli fardal zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Niat, apa dia niat? Sahaja aku. Tu bukan niat. Sahaja aku tu bukan niat. Tu nak cerita ungkapan niat. Kita belajar di sekolah dulu-dulu tu. Biasalah belajar ringkas. Sebenarnya itu ungkapan niat, bukan niat. Niat itu lintas yang tidak ada ungkapan. Tak boleh nak ungkap.
dengan lidah. Cuma kalaulah nak ungkap, dia bunyi macam tu. Dia bunyi apa? Dia bunyi aku sembahyang fardu zuhur. Yang niatnya mana? Yang niat bukan bisikan hati. Yang niat bukan percakapan hati. Niat ialah lintasan yang zub sekejap. Aku solat. Hati senyap tak cakap apa. Kalau hati duk bercakap, itu dipanggil hadusun nafsi. Cuma orang yang rasa confused, dia kata habis tu saya tak ada niat lah. Saya hanya ada bisikan hati. Boleh ke tak boleh? Jawab dia boleh. Kenapa? Kerana bisikan hati itu lahir daripada real, daripada dia sedar, daripada hati dia ingat kepada solat. Cuma nak bagi betul-betul clear, itu bukan niat. Tapi kalaulah kita ada bisikan hati, maka dikira sah juga. Kenapa? Kerana bisikan hati itu lahir daripada lintasan. Lahir daripada zub, dia ingat fardu, dia ingat solat, dia ingat zuhur. Baik, saya tuan-tuan. Kita terus kepada juzuk niat. Kita nak tengok niat ini ada berapa juzuk tuan-tuan. Kalau solat ada 13 juzuk. Komplitkan 13 juzuk, baru dinamakan diri sembahyang. Kalau tak komplit 17 juzuk solat, tidak dinamakan solat. Begitu juga niat tuan-tuan, ada 4 juzuk, ada 4 juzuk, 4 komponen. Dan cuma dia beza dengan diri sembahyang. Diri sembahyang tidak ada yang 12 juzuk, tidak ada yang 11 juzuk, mesti komplit 13 juzuk. Tetapi berbeza sedikit diri solat. Diri solat ini ada 4 juzuk, dikira juga ada jenis sembahyang yang dikira 1 juzuk pun sah. Dikira juga diri sembahyang ini 2 juzuk pun dikira juga niat. Tapi kena ingat, kena kenal mana solat yang memerlukan 2 juzuk niat. Mana solat yang perlu kepada 4 juzuk niat. Tak cukup 4, tak sah solat tersebut. Ini penting untuk kita tahu standard ataupun martabat niat mengikut nisbah juzuknya berdasarkan kepada jenis solat. Baik, saya tuan-tuan, itu penting untuk kita tahu tajuk dulu. Jadi kalau kita go terus kepada perincian detail, kita tak tahu apa tajuk yang kita nak bincang. Yang lebih clear, kita tahu dulu tajuk yang kita nak bincang bagi kita cepat untuk kita faham. Baik, saya tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bermula niat sembahyang. Baik, itu kita dah settle apa makna niat. Bermula niat sembahyang, iaitu niat sembahyang itu, kita dah tahu makna niat. Atas 4 martabat. Terbahagi kepada 4 martabat, 4 standard. 4 standard ni nisbah mana? Dengan i'tibar, dengan dikira berdasarkan nisbah mana? Segala juz'iyahnya. Dikira segala juzuk niat. Yang saya sebut tadi tuan-tuan, ada 4 juzuk niat secara komplit, secara detailnya. Cara asalnya ada 3. Tetapi ada 4 juzuk niat secara detail. Baik, apa 4 ini tuan-tuan? Sebelum kita nak perincikan contoh 1, 2, 3 dan 4. Kita sebut dulu secara umum. Apa dia 4 itu? 4 itu pertama juzuk niat ni tuan-tuan. Juzuk niat yang pertama, bahagian niat yang pertama, ialah nama dia ialah qasdun. Nama ialah qasdun. Apa dia itu qasdun? Terlintasan hati, aku sembahyang. Qasdun ni, apa yang nak kena terlintas? Juzuk mana yang kita kena terlintas? Yang dinamakan qasdun. Yang dinamakan sedar hati ni, nak. Qasdun ni, orang tua dulu tuan, dia kata apa? Qasdun ni nak. Mau. Aku, qasdun ni sengaja. Tu dia panggil. Qasdun ni makna apa? Makna sengaja, bukan terlupa. Aku sedar aku ni solat. Aku sengaja aku ni solat. Bukan terlupa. Bukan terbuat. Bukan terauto. Terauto. Apabila berdiri, Allahu Akbar. Dah terbiasa dah. Pergi ambil sejadah. Ambil wudu. Kemudian bentan sejadah. Duduk atas tikar sejadah. Berdiri. Terauto. Allahu Akbar. Tanpa ada niat. Kalau niat ni apa? Niat ini dia sengaja ketika takbir Allah. Dia sedar hati dia, aku ni solat. Itu dia panggil qasdun. Ingat hati, sedar hati, sengaja hati dia, bukan terlupa. Ini juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama qasdun. Apa dia qasdun? Lintasan hati, aku sembahyang. Aku sembahyang. Juzuk pertama. Juzuk yang kedua,
Apa nama juzuk yang kedua tuan? Juzuk yang kedua namanya ialah qasdun. Pertama, yang kedua ta'arrud. Ta'arrud. Ta'irad. Ta'irad. Ta'arrud asal daripada arada. Asal arada ni dia bentan. Arada ni bentan asal dia. Sebab tu bahasa moden ma'rid ini dia panggil pameran. Pameran. Jadi apa maksud ta'arruf? Ta'arruf ini kita kena nyatakan. Asalnya kena bentan. Apa maksud bentan? Asalnya maksud dia kita kena terlintas fardu. Fardu atau sunat. Kita kena terlintas fardu. Ini item kedua. Juzuk yang kedua. Niat. Niat 4 juzuk. Juzuk yang kedua yang mesti ada iaitu fardu. Pertamanya ialah qasdun, aku sembahyang. Yang kedua kena ada ta'arrud, kena sebut, kena nyatakan fardu atau sunat. Sebab tu jenis sembahyang kita akan bincang sekejap lagi. Apa jenis sembahyang yang kena ada 2 ni? Apa jenis sembahyang kena ada 1? Apa jenis sembahyang kena ada 3? Apa jenis sembahyang kena ada 4 juzuk? Yang ketiga tuan, settle yang kedua. Pertamanya qasdun, aku solat. Yang keduanya ta'arrud, kena nyatakan fardu atau sunat. Kena nyatakan aku sembahyang fardu. 2 item, 2 juzuk. Juzuk yang ketiga nama dia ialah ta'yin ataupun ta'ayyun. Boleh baca 2 wajah. Ta'yin ataupun ta'ayyun. 2 wajah. Apa dia ta'yin? Ta'ayyun ni kena spesifik. Kena mententukan. Kena nyatakan nama ataupun nyatakan waktu solat ataupun nama solat. Apa nama solat yang kita nak solat? Nak solat. Zuhur. Nyatakan zuhur. Usalli farda zuhri. 3 item, 3 juzuk. Juzuk yang ketiga mesti nyatakan nama solat ataupun nama waktu bagi solat. Contoh apa dia? Contoh nama waktu bagi solat kita adalah zuhur. Nama waktu bagi solat kita adalah asar. Sahaja aku solat. Solat apa dia? Fardu. Item kedua. Item ketiga, asar. 3 juzuk, 3 item ini. Nombor 3. Ada sembahyang yang mesti komplit 4 juzuk. 4 juzuk. Sebab tu detailnya juzuk niat terbahagi kepada 4. Detailnya item niat ini terbahagi kepada 4. Mengikut apa? Mengikut nisbah jenis solat. Apa yang keempat tuan-tuan? Dia panggil ta'yim nafsih. Ta'yim ni sebab tu asasnya ada 3. Asasnya tuan-tuan juzuk niat terbahagi kepada 3 sahaja. Tetapi detailnya ada solat yang perlukan kepada 4 niat. Apa 4? Pecahan ta'yin. Ta'yin itu ta'yin nafsihi. Ta'yin nafsihi ni apa? Menentukan secara lebih spesifik lagi diri dia ini iman ataupun makmum. Ada yang wajib kena nyatakan imam ataupun makmum. Apa contoh dia tuan-tuan? Contoh sembahyang Jumaat. Siapa tak niat imam, tak sah. Siapa tak niat makmum, tak sah. Mesti ta'yim nafsihi. Mesti spesifikkan lagi status dia iman ataupun makmum. Contoh, usalli farda 2. Jumaati 3. Makmuman 4. Makmuman 4. Ataupun imaman 4. Jadi 4 ini item wajib bukan sunat. Ingat tuan-puan ada soalan akak ni bagus. Berapa rakaat kena ada lisatan? Tahu tak? Bagus. Saya cerita dulu ni. Ini item yang wajib. Ini juzuk yang wajib. Ada satu lagi juzuk yang sunat. Yang dapat pahala kita komplitkan sunat. Saya cerita ni tuan-puan. Ini yang wajib. Kalau tidak ada item ini dalam solat, tak sah niat dia. Kenapa? Kerana ini juzuk niat. Ini komponen niat yang mesti lengkap. Komponen apa? Komponen wajib, bukan sunat. Adapun ada lintasan niat yang sunat kita kena niat. Jadi ada dalam niat solat tu tuan-tuan, ada yang 3 wajib, ada yang 2 lagi sunat. Kesemuanya dia 5 lintasan mesti ada untuk komplitkan 3 yang wajib, 2 yang sunat. Untuk dapat pahala wajib, sah niat kita dan dapat pahala sunat niat tambahan. Apa yang sunat tuan-puan?
Yang sunat kita nyatakan bilangan rakaat. Yang kedua sunat kita nyatakan tunai. Tunai itu tak nyata pun dia akan jadi tunai. Kalau kita solat dalam waktu, nyata. Kalau nyata itu sunat. Mana contoh tuan-puan komplit? Kita bagi contoh 3 yang wajib, 2 item yang sunat di dalam diri niat ataupun di dalam juzuk niat. Contoh tuan-puan, usalli fardha zuhri. 3 wajib. Mana contoh sunat? Arba'a raka'atin. Sunat. Adaan. Sunat. Komplit lagi. Lillahi ta'ala. Maknanya kalau nak betul-betul komplit, 3 sunat, 3 wajib. Tuan-puan, 3 sunat dan 3 wajib. Inilah dinamakan juzuk niat. Inilah dinamakan komponen niat. Inilah dinamakan item niat. 3 wajib dan 3 sunat. 3 wajib untuk menentukan solat kita ini sah, niat kita sah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan 3 sunat ini untuk mendapat ganjaran sunat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita komplitkan niat ketika mana kita takbiratul ihram. Settle. Okey, itu martabat dia. Kita nak terus kepada contoh satu-satu. Baik, clear tuan-puan? Dia ada dalam niat kita ini. Kalau kita tak tahu mana sunat, mana wajib, menyebabkan confuse. Dia tertinggal adaan. Dia pun dia ada susah hati. Ramai tu pun orang tanya, Ustaz, saya ingat saya dah lama, saya lupa nak solat adaan, Ustaz. Adakah sah semayan saya? Saya kata, Tuan Haji, macam mana contoh Tuan Haji niat? Dia kata, contoh saya niat. Ni contoh bukan niat. Niat dia tak boleh nak ungkap. Contohnya sahaja aku semayan fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saya tak perasan Ustaz adaan tu. Saya ingat saya lama dah saya lupa nak sebut adaan. Susah hati dia. Apabila belajar tuan-puan baru rasa susah hati. Sebab tu belajar ni penting. Kalau nak tak susah hati dengan ibadat tuan-puan jangan belajar. Menyebabkan semua ibadat dia rasa hebat. Dia duduk perasan ibadat dia rasa betul, ibadat dia rasa hebat, dia rasa boleh pahala setiap ibadat dia sebab dia tak pernah cek. Dia tak pernah cek bagaimana tahap prestasi ibadat dia di sisi Allah Ta'ala. Dia tak pernah cek tahap kesihatan ibadat dia di sisi Allah Ta'ala. Betul tak betul, sempurna tak sempurna, baik tak baik. Maka jawab dia tuan-puan, jangan susah hati kalau terlupa sebut adaan. Jangan susah hati kalau terlupa sebut kerana Allah Ta'ala. Jangan susah hati kalau terlupa nak sebut 4 rakaat. Kerana zuhur tidak ada 5. Kerana zuhur tidak ada 4. Tidak ada 3. Zuhur tuan-puan dia tetap 4 walaupun kita tak sebut 4. Sebab itu 4 ini bukan wajib sebut tapi sunat sebut. Adaan ini tuan-puan jangan susah hati tuan-puan tak tersebut adaan. Lupa sebut adaan kerana kalaulah tak sebut adaan, kalau tuan-puan sembahyang dalam waktu dia jadi auto ada, auto tunai. Kerana beza adat dengan beza qada ialah praktikal. Kalau solat dalam waktu, dia akan jadi adat. Kalau solat di luar waktu, dia akan jadi qada walaupun kita sebut adat. Contoh tuan-puan, sembahyang asar tuan-puan terlupa. Terlupa nak solat, bukan sengaja tinggal. Tengok-tengok jam pukul 5 dah. Sembang dengan tetamu datang pukul 4 lagi. Sebab apa terlupa? Sebab biasanya solat di awal waktu. Pukul 4.13 dah solat. Tiba-tiba, kawan datang pukul 4, sembang pukul 5. Apabila tengok jam pukul 5, dia dah terbiasalah. Pukul 5 dia dah siap solat. Bila dia ingat, dia ingat, contohlah ni, contoh solat asar. Dia ingat lepas maghrib. Dia ingat lepas maghrib, baru dia ingat dia lupa solat asar. Apabila dia solat maghrib dulu, kemudian dia nak qada asar. Qada asar lepas maghrib, dia terlupa sebut adaan. Dia terlupa sebut qadaan. Jawab dia tuan-puan, terlupa sebut qada ataupun dia sebut adat, tak akan jadi adat. Kenapa? Kerana praktikalnya dia buat solat asar itu dalam maghrib, tak akan jadi asar qada. Tak akan jadi asar adat. Dia akan jadi asar qada walaupun dia buat itu di luar. Walaupun dia buat asar itu di luar waktu. Tetap. Apabila dia buat asar di luar saja waktu asar, akan jadi qada walaupun dia sebut adaan. Itu mudah tuan-puan. Jadi ada 3 item yang wajib ataupun 3 juzuk niat yang wajib dan 3 juzuk niat yang sunat. Jadi tak menjadi isu, tak menjadi isu. Baik. Kita terus kepada kita dah tahu tuan-puan, kita dah tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Ini tak perlu jadi confused. Yang wajib itu saja aku semayan fardu
fardu nama, kena ta'yin nama waktu fardu zuhur. 3 item niat, 3 juzuk niat. Itu wajib. Adapun 3 di belakang lagi sunnah. Apa dia? Rakaat, bilangan rakaat, keadaan kerana Allah Ta'ala. Itu sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Martabak yang pertama. Baik, kita tengok. Dia ada 4 martabak. Hari pagi ni tak sempat untuk 4. Kita ambil yang pertama saja. 3 balance lagi insyaAllah minggu depan. Tapi kita dah tahulah asasnya. Kita dah tahu apa yang kita nak bincang. Martabak yang pertama, tuan-puan, hanya ada 1 juzuk sahaja. Sah. Tapi kita kena tahu jenis solat yang macam mana. Perlu niat 1 juzuk sahaja. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Martabak yang pertamanya, iaitu sembahyang yang memada pada niatnya, niat sembahyang dengan qasa' jua, dengan ada 1 juzuk sahaja. Apa dia 1 juzuk? Qasa'. Juzuk ada 4 tadi. Qasdun, ta'arrud, ta'ayyun ataupun ta'yin, dan yang keempatnya ta'yin nafsih. Ada 4 juzuk tadi. Ada jenis solat yang sah niat 1 juzuk sahaja. Hanya ada qasa'. Aku sembahyang. Tak perlu sebut fardu, tak perlu sebut sunnah, tak perlu sebut nama waktu, hanya sebut aku sembahyang sahaja. Sah. Apa contoh yang contoh niat ataupun contoh sembahyang yang memadai, yang sah, hanya ada 1 niat sahaja? Artinya, erti sembahyang yang memada, yang sah pada niatnya, niat sembahyang itu dengan qasa' jua, dengan qasa' sahaja. Apa makna sahaja? Tiada wajib sebut ta'ruf, tiada wajib ta'yin. Tu makna qasa' jua. Artinya, meniat akan zat, meniat akan diri sembahyang jua. Apa yang dia terlintas? Dia terlintas diri solat jua. Mana contoh? Seperti diniatnya nawaitu usalli. Nawaitu tu, aku niat. Niat apa? Usalli, aku sembahyang. Artinya sengaja aku sembahyang. Tu qasdum tu lah. Terjemahan sengaja ni tuan-puan. Usalli bukan sengaja. Tapi dari mana ulama boleh terjemah sengaja? Daripada makna niat. Daripada makna niat. Sengaja ini boleh diterjemahkan sengaja, sahaja aku solat, sahaja aku puasa. Kalaulah niat tuan-puan orang Melayu kita dari segi terjemahan sangat bagus, sangat tepat para ulama kita buat. Sahaja mesti ada depan. Kenapa nak sahaja? Sahaja itu diambil daripada makna niat qasdun, iaitu sengaja, sedar hati, ingat hati, lintas hati. Itu makna sengaja. Bukan terlupa, bukan terauto, bukan tersasu, tidak. Tapi memang aku sedar, aku solat. Tu sengaja tu, aku sengaja, aku solat. Aku realize bahawa aku solat. Aku sedar ni, aku solat. Itu panggil sengaja. Diambil daripada qasdun. Orang hari ni dia mudah condemn orang tanpa dia belajar mendetail, mendalam. Dia kata sengaja, bukti terjemahan sengaja ini hanyalah secelembahan tokok tambah. Asalnya mana ada sengaja? Asalnya usalli. Tuan-puan, lafaz usalli farda, tiba-tiba terjemah sahaja aku salat. Sahaja aku salat. Usalli fardal zuhri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Tiba-tiba terjemahan ada tambahan di hadapannya. Sahaja aku sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Dari mana sahaja? Daripada qasdun. Daripada maknanya aku sedar, aku ingat, usalli, baru sembahyang. Tu tengok, teliti. Ulama kita terjemah. Sebab tu jangan condemn. Jangan rock kita ulama sekiranya kita tak baca secara bertalaki. Ada orang ini tuan bahaya. Trend terbaru ini bahayanya ialah ada orang yang tidak melalui proses pengajian secara intensif, pengajian secara formal. Dia hanya celuk-celuk sahaja. Dia hanya pergi sekejap sahaja pondok tu 2-3 minggu. Kemudian dia pergi pondok lain 2-3 minggu. Tak sempat khatam secara intensif. Tak sempat ambil panggil sanak secara guru, secara mulut ke mulut, dhabit, catat daripada guru, kemudian dia baca kitab. Ini bahaya. Ramai hari ini tuan-puan, yang orang yang tidak amanah dengan guru, tidak amanah dengan ilmu, dia tidak ambil daripada guru secara daripada awal kitab kepada akhir kitab, dan dia tak dhabit ilmu guru ke guru dia, dan syarahan guru ke guru,
menyebabkan akan berlaku penambahan di dalam carahan dia yang menyebabkan tersasar daripada murad yang sebenar. Ada dia mengatakan bahawa kitab ini sebenarnya yang tepatnya begini. Dia yang konden kitab. Ini bahaya tuan-tuan. Ini kita kena cuba jauhi guru-guru yang tidak jelas sanadnya, guru-guru yang tidak jelas dia siapa guru dia dan kita apa yang dia pernah khatam. Sebab kalau kita tak berpegang kepada metod ini tuan-tuan, ini cara orang dulu tuan-tuan. Ulama kita dulu dia nak berguru ini sangat-sangat ketat disiplin ilmu. Bukan senang dia nak cari guru. Kita hari ni kita nampak saja pakaiannya, nampak carahannya bagus, nampak pakaiannya serban, nampak jubahnya tebal. Kita terus berguru tanpa kita mengenal susur galur ilmunya. Ini bahaya. Orang dulu dia bukan tengok penampilan. Bukan tengok penampilan. Tetapi dia tengok kepada rangkaian jaringan ilmunya. Sebab itu tuan-tuan, orang dulu akan tanya, siapa guru dia? Contoh tuan-tuan, contoh. Kenapa Tuan Guru Haji Al-Qadahi, pengarang Sulamus Sibyan, salah seorang tuan guru saya, kenapa Tuan Guru Haji Al-Qadahi ketika dia saat-saat hampir nak meninggal dunia, tuan-tuan, ramai orang-orang, ulama-ulama besar ataupun tuan-tuan guru besar daripada Fatani datang ziarah dia. Datang ziarah dia, dia dah tua masa tu 100 lebih umur dia. Orang muda-muda, Tok Guru 60 tahun, Tok Guru 70 tahun datang ziarah dia. Ada datang duduk seminggu nak ambil keberkatan ilmu dia, belajar dengan dia. Satu jawapan mereka, dia kata kerana Tuan Guru Haji Al-Qadahi ini murid dia, murid kepada Tok Kenali dan murid kepada Tok Bermin. Mereka melihat siapa guru dia. Bukan melihat penampilan Tuan Guru Haji Al-Qadahi, walaupun penampilan dia biasa sahaja. Dia mengajar kitab, kadang-kadang lebay pun tak pakai. Kadang-kadang baca kitab tuan baju pakai baju pagoda sahaja. Dia tak pakai sorban besar, tak pakai jubah berlapis-lapis, tak ada. Tetapi ilmunya berlapis-lapis. Ilmunya tebal. Kenapa? Kerana murid dia, kerana dia merupakan guru dia ialah Tok Kenali. Dan sanak dia terus bersambung dengan Tok Bermin yang dipanggil Rijal Fiqh. Yang dipanggil apa tuan-tuan? Yang dipanggil orang yang pendekar dalam fiqh ketika itu. Tok Bermin di Pondok Bermin di Fatani. Sebab itu ramai ketika saat Tuan Guru Haji Al-Qadahi nak meninggal, ramai yang datang bertalaki dengan dia, ambil keberkatan dia untuk apa tuan-tuan? Untuk pastikan ilmunya itu berkat. Ilmu muridnya, bukan ilmu Tuan Guru. Tuan Guru memang dah berkat. Ilmu muridnya. Sebab itu penting di dalam pentafsiran. Sebab saya biasa dengar ada orang kata sengaja-sengaja ini ditambah sahaja. Betul tambah tu. Tetapi kenapa ditambah itu ada punca dia. Kita tak belajar, tuan-tuan, kita baca kitab tanpa belajar, menyebabkan kita tengok kitab berdasarkan zahir sahaja. Apabila zahirnya tak ada, maka kita kata, oh tak ada, ini tambahan sahaja. Ada yang turut lagi, dia kata sengaja-sengaja tu, sahaja-sahaja. Tu lagi teruk. Baik, terus tuan-tuan, last sekali kita nak berhenti. Oh, dah cukup masa dah. Baik, contoh. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mana contoh sembahyang dia? Iaitu ni. Mana contoh sembahyang yang hanya ada nawaitu usalli. Sahaja aku sembahyang. Iaitu tiap-tiap sembahyang yang tidak mempunyai waktu. Sembahyang ni ada dua kategori. Sembahyang yang ada sembahyang sunat yang ada waktu, sembahyang sunat yang tidak ada waktu, dan sembahyang sunat yang ada waktu, sembahyang sunat yang ada sebab, dan sembahyang sunat yang tidak ada waktu, tidak ada sebab. Ada 3 jenis sembahyang sunat. Tiap-tiap sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab, dan tiap-tiap sembahyang yang tidak mempunyai sebab. Kalau sembahyang tu tidak ada waktu, tidak ada sebab, memadai kita sebut satu saja. Satu juzuk niat, aku solat. Cuma sunat niat, aku solat istikharah, aku solat sunat, aku solat hajab, aku solat mutlak. Sunat tambah. Kita nak cerita yang wajib. Yang wajib ni, aku sembahyang mutlak. Sunat tambah, aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Tu sunat. Sunat tambah sunat tambah 2 rakaat. Tapi yang wajibnya ialah aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat mutlak. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu sunat. Yang wajib, aku solat saja. Mana contoh dia? Oh, belum contoh lagi. Ada satu sikit lagi. Iaitu sembahyang sunat
Betul. Ni dah contoh dah. Iaitu contoh dia. Mana contoh sembahyang yang memadai 1 juzuk niat? Iaitu contoh dia tadi, sembahyang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Contoh dia ni, sembahyang sunat mutlaq. Contoh pertama. Contoh pertama, sembahyang sunat mutlaq. Dan yakni sembahyang yang dihubungkan dengan dia dengan sunat mutlaq. Yakni sembahyang yang disamakan dengan sunat mutlaq, yang diserupakan dengan sunat mutlaq. Serupa dari sudut mana? Dari sudut syarat sah niat. Dia bagi contoh satu je, iaitu sunat mutlaq. Dan sunat yang sama dengan sunat mutlaq. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut sah niat. Perlu niat 1 juzuk. Sunat mutlaq tuan-puan. Mana contoh? Aku sembahyang sunat mutlaq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat mutlaq ni sunat apa tuan-puan? Sunat semata-mata sembahyang yang tidak ada waktu, yang tidak ada sebab. Sembahyang pada bila-bila boleh. Bukan kerana sebab, bukan kerana waktu dia. Tidak ada waktu, tidak ada sebab. Solatlah pada bila-bila. Jangan solat pada waktu tahrim saja. Selain daripada waktu tahrim, sah solat pada bila-bila masa. Tu. Contoh yang kedua, apa selain daripada sunat mutlaq? Seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni, kita masuk masjid tuan-puan, sah. Wajib niatnya satu je. Aku solat. Allahu Akbar. Terlintas di hati kita, aku solat. Itu yang wajib. Cuma sunat tu tambah. Solat apa? Solat sunat. Sunat apa? Sunat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu sunat kita tambah niat. Tetapi yang wajibnya ialah memadai 1 juzuk niat sahaja. Tu tuan-puan tahu mana wajib, mana sunat. Masuk masjid dia nak kepada sembahyang, bukan nak kepada nama sembahyang. Bukan. Adapun nama sembahyang tu sunat kita terlintas. Masuk masjid tuan-puan, apa yang Allah Ta'ala minta kita buat? Minta kita buat sembahyang. Asalkan ada sembahyang, sama ada sembahyang nama dia tahiyatul masjid ataupun sembahyang dia nama dia ialah sunat wuduk. Asalkan ada sembahyang, maka dinamakan kita itu tahiyatul masjid. Cuma sunatnya kita spesifikkan. Sunat saja, spesifik. Usalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Itu sunat. Tapi nak cerita wajibnya, satu je. Aku solat. Dan minta hujan. Sama. Sunat minta hujan. Dan sembahyang hajat. Nak sembahyang pada hajat tu. Dan istikharah. Dan sunat wuduk. Dan tahajud. Dan lainnya, lain daripada sunat wuduk, sunat tahajud, sunat hajat, sunat minta hujan. Lain tu bayan dia. Daripada tiap-tiap sembahyang. Sembahyang macam mana? Yang diqasakkan dengan dia. Dengan sembahyang tu, memperbuat sembahyang jua. Sembahyang, contoh-contoh lain tu termasuk juga tiap-tiap sembahyang yang hanya ada niat ataupun yang hanya ada qasak juzuk niat pertama sahaja. Dan martabat yang kedua, wallahu alam. Martabat yang kedua insya-Allah minggu depan tuan-puan kita akan bincang. Martabat yang kedua iaitu jenis solat yang perlu kepada 2 juzuk niat. Juzuk niat ada 4, ada sah hanya 1 juzuk niat. Sah sembahyang ni memadai jenis sembahyang yang perlu kepada 1 juzuk niat sahaja. Bagi ada qasak sahaja. Aku sembahyang sahaja. Tak wajib sebut sembahyang fardu, tak wajib sebut sunat, tak wajib sebut nama waktu, tak wajib sebut nama sebab. Asalkan aku sembahyang. Masuk masjid, Allahu Akbar, aku sembahyang. Tapi sunat sebut aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat tunai kerana Allah, dapat 2 pahala. Pahala wajib dan pahala sunat niat. Ada wajib niat, jadi juzuk niat, dan ada juzuk yang sunat kita niat. Jadi dalam niat itu tuan-puan, ada juzuk yang wajib kita sebut, ada juzuk yang sunat kita sebut. Bermakna kalau yang sunat itu terlupa sebut sah, tapi yang wajib kalau terlupa sebut tak sah. Itu penting kena tahu mana item wajib, mana item sunat di dalam juzuk ataupun komponen niat. InsyaAllah tuan-puan minggu depan kita akan bersambung lagi dalam standard yang kedua ataupun martabat niat yang kedua, iaitu kita nak tengok apa jenis solat yang sah
hanya ada 2 juzuk niat sahaja, tak perlu 3 juzuk, tak perlu 4 juzuk. Dan kita akan komplitkan insya-Allah minggu depan martabat yang kedua, martabat yang ketiga dan juga martabat yang keempat. Baik, terima kasih tuan-puan semua kepada tuan-puan yang meraihkan program kita, program muzakarah ataupun ulang kaji kita ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan, dan mudah-mudahan kita direkodkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting tuan-puan, kita bukan saja nak pahala, apabila kita niat betul, niat cantik, niat jaga, niat di dalam belajar tuan-puan. Saya pernah sebut sebelum daripada 7 niat belajar, pastikan ada. Ke-7 ataupun 1 daripada 7 pastikan ada. Supaya apa tuan-puan? Supaya kita nak cantik pahala kita. Dan paling penting tuan-puan, kita bukan nak pahala sahaja, nak cantik pahala saja, kerana pahala sangat lumayan. Tapi yang kita naknya tuan-puan ialah keberkatan ilmu. Sangat penting. Kadang-kadang ilmu kita ada tapi tak mampu nak buat. Ilmu kita ada tapi tak ada kekuatan untuk kita beramal. Kita faham, kononnya kita belajar dengan ustaz ni, kononnya mudah faham tapi nak amal tidak ada. Kenapa? Tidak ada keberkatan. Itu penting tuan-puan. Kekuatan yang Allah campakkan kepada kita untuk beramal dengan ilmu kita. Ilmu akan bantu kita. Ilmu sebagai suluhan untuk kita beramal. Sekiranya ilmu itu berkat. Sebab itulah tuan guru saya tuan-puan, dia sangat mementingkan niat dan sangat mementingkan keberkatan ilmu. Kenapa? Kerana dia kata ilmu yang tidak berkat tidak ada guna kepada kita. Walaupun ilmu sangat tinggi, tetapi tidak boleh membantu dirinya. Dan apatah lagi nak membantu seluruh orang lain. Tidak mampu. Kerana tidak berkat ilmu. Sebab itulah ilmu nak berkat ini, betulkan niat dan cari betulkan guru. Itu tuan guru saya sangat pentingkan. Sebab guru hari ini sangat ramai tuan-puan, tetapi kadang-kadang kita tersalah memilih guru. Kerana guru yang tidak jelas gurunya, itu agak sukar, agak bahaya kepada sanak networking ilmu kita. Ilmu yang kita catat ini tuan-puan, dia ada kesinambungan, dia ada networking, dia ada jaringan daripada guru kita. Kita ambil daripada guru kita, guru kita ambil daripada guru kita, guru kita ambil daripada guru kita sampai kepada pengarang kita. Seperti Matla'ul Badri wa Majma'ul Bahrain tuan-puan. Tuan guru saya dia cerita bagaimana cara orang ulama dulu nak pegang, nak jaga ilmu supaya tak lari perbahasan dia, supaya tak jatuh perbahasan dia. Salah satunya ialah kekuatan ilmu yang Allah jaga tuan-puan. Allah jaga ni, salah satu caranya ialah jaga sanad dia ataupun jaga periwayatan. Kita riwayat ini apa yang guru kita sebut. Cuma kita ni bentuk cara guna bahasa saja berbeza. Carahan berbeza. Tapi poinnya sama. Kita tak akan ada penambahan daripada kepala kita. Tidak ada. Kenapa? Kerana ini amanah daripada guru. Kalau penambahan daripada kepala kita itu yang selari dengan ilmu itu, okey. Jangan yang lari daripada ilmu itu bahaya. Jadi, Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, dia belajar dengan Tok Kenali. Dan Tok Kenali ini murid kepada pengarang kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Jadi bagaimana cara untuk kita jaga ilmu tuan-tuan? Cara kita jaga ilmu. Sebab hari ni orang terlalu mudah untuk pilih guru. Tengok guru ni bahasanya bagus, bahasanya okey, nampak carahannya mendalam, pakaiannya dia okey, kononnya dia belajar di pondok mana-mana, tapi kalau cek satu-satu tuan-tuan, kita tak jelas mana guru dia. Mana kitab yang dia pernah khatam. Sebab orang dulu tuan-tuan, Tuan Guru saya cerita, dia pilih guru dia tanya, Tuan Guru baca kitab Musalli khatam dengan siapa? Dia nak tahu guru. Sebab nak tahu guru ni khatam dengan siapa. Sebab saya nak belajar dengan Tuan Guru kitab Musalli. Kitab Musalli ni Tuan Guru khatam dengan siapa? Dia pun cerita, saya khatam dengan Tok Kenali, saya khatam dengan Syekh Ahmad Khatib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia nak jelas. Yang kata ilmu yang dia nak terima ini jelas periwayatannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadika salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih semua sekali lagi.